Hello, Assalamualaikum dan selamat malam. Anyway, thank you pada korang dah tengok channel aku ni. Channel aku banyak pasal FPL Fantasy Premier League 21-22. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih pada korang dah subscribe, dah join channel ni, dah tengok video. Dan ada juga sahabat-sahabat kita yang komen. Mungkin komen tu dapat membantu aku untuk betulkan apa saja yang aku dah buat ni. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi, kita masuk game week 32. Banyak benda kalau kita nak bincangkan, tapi aku singkatkan. Aku cuba singkat dengan apa yang patut. First mengenai game week 32. Kita teruskan. Ini antara poin aku minggu game week ke-32. 71. Dalam Malasik sendiri aku dalam 143. Dalam overall rank kat situ 368,027. Peningkatan untuk overall rank agak-agak tinggi juga sebenarnya. Mungkin disebabkan, kalau kau tanya aku, mungkin disebabkan aku tak buat transfer yang agak banyak. Tak ada hit. Jadi aku buat pertukaran player aku minggu lepas pun tak silap aku tukar hanya aku masukkan Madison, aku keluarkan Rafinha. Tapi Rafinha pula goal. Madison ada assist je. Dari segi keseluruhan aku boleh katakan tak menarik sebenarnya. Untuk poin aku sini, poin yang ada, untuk poin cantik, tapi untuk player yang ada pada aku tak berapa nak cantik. Aku ada Sun, aku letak captain aku Sun. Kemudian untuk Madison ada 6 poin kat situ, ada assist. Odegaard ada 1 gol. Nice lah, Odegaard ada 1 gol. Saka macam biasa tak menjadi. Aku rasa dah berapa game aku rasa. Ada 2 game yang rasa tak menjadi. Sebelum tu ada gol juga. Game week ke-30 tu ada gol daripada Saka. Aku masih lagi menyimpan Saka ni. Kemudian Salah 5 poin. Aku tak letakkan Salah sebagai captain. Aku letak Son, ada hat-trick kat situ, ada poin. Captain saja 42. Itu banyak membantu sebenarnya. Dari segi defense, aku meletakkan Doherty, White dengan Alexander Arnold dalam tim aku. Pada mulanya aku letakkan aku letak siapa ya? Sepatutnya aku 4-1, 4-5-1 rasanya masa tu. Kurang tu. Aku tak ingat satu lagi player tu. Aku rasa aku masukkan aku tak ingat lagi, tak apa. Kemudian tapi untuk best yang ada, untuk best yang ada, Cancelo 5 poin. Aku rugi kat situ. Rugi kat situ. Huang 2 poin. Last to Dennis 1. Oh ya, aku tak gunakan 4. Aku gunakan 2 forward kat situ. Forward memang hancur lah. 2 Huang dengan Dennis memang hancur. Dari segi defense, kalau aku masukkan Cancelo, aku ada point lah, cantik lah kat situ. Mungkin dalam 76. Nice lah. Doherty dengan White aku letakkan untuk aku punya defense. Dan Alexander Arnold sekali lagi aku letak. Alexander Arnold dapat 4 point kat situ. Ada assist ada aku untuk Alexander Arnold. Ada assist. Kemudian ada 2 goal considered kat situ. Jadi negatif 1 dah confirm lah. Itu untuk defense. Untuk keeper, Foster dengan Sanchez untuk dalam tim aku memang tak berapa nak cantik. Jadi kalau ikutkan secara total, aku boleh kata midfield cantik, nice. Saka je yang tak menjadi. Salah tu pun ada satu assist. Jadi 71 poin aku. Jadi itu game week 32. Dan sekarang ni aku masuk cerita pasal prediction aku minggu game week ke-32, iaitu macam biasa aku meletakkan player-player 6 player yang ada dalam ni. Biasa siapa yang tengok video ni teruskan. Teruskan. Mungkin banyak juga, boleh juga membantu korang. Nak kata 100% tidak lah. Tapi kita buat prediction. Kita tengok mana. Setahu dari, kalau kau tanya aku tak memilih secara rawak je tau. Aku memilih benda ni dari segi rekod yang ada, daripada orang kata player selection dalam FPL sendiri. Main utama lama buat aku kat sini adalah Fantasy Hub. Fantasy Premier League Hub. Korang boleh, siapa yang ada account tu boleh guna seguna-guna pakai habis, aku cakap. Tapi tak semualah yang
Jadi biasalah ramalan prediction ni pada aku tak 100% yang korang boleh dapat. Okay, tapi kita mencuba, kita usaha. Okay, kita usaha dekat sini. Player macam biasa aku cakap pada korang, pilihan player korang adalah pilihan yang terbaik. Tinggal dia nak jadi atau tak je bro. Okay, sekarang ni kalau ikut dari segi forecast result, okay, kita tengok 6 player aku ni yang aku predict, antara yang tak menjadi adalah 2 player ni, James dengan Bruno. Okay, bukan nak kata dalam 6 player ni adalah ada dalam tim aku, tak semua, tapi sekadar orang kata watchlist kita untuk game week akan datang, game week yang ada balance yang ada dari FPL ni sendiri. Kalau ikutkan kita ada 6 lagi game, ada juga yang player tim yang terlibat 7 lagi game, 8 lagi game, tapi kita susun atur elok-elok sekadar orang kata untuk kita target. Okay, dan kalau ikutkan aku sendiri, chips tak ada, dah habis, dah guna semua. Aku dah pakai free hits, aku dah pakai triple captain, aku dah pakai bash boost, semua dah pakai. Okay, tinggal kita nak susun balik, catur balik apa yang ada dalam balance yang ada dalam game EPL sekarang. Okay, James dengan Bruno. Okay, aku meletakkan Bruno sekadar orang kata untuk game week yang ketiga sebenarnya. Okay, untuk James pula disebabkan sebelum ni ada 2 game yang aku rasa Chelsea kalah, iaitu bertemu Brentford dan bertemu Real. Mungkin salah satu orang kata pemangkin untuk diorang up. Yes, kalau kau tanya aku, ya betul, gol game week 32 tu memang betul-betul all out untuk Chelsea. 6-0 menang dengan Southampton. 6-0 tu banyak bro. Okay, bukan sikit. Kalau 3 gol 3-0 tu dah kira, pada aku dah cukup banyak dah. 3-0, 4-0 tu dah kira banyak. Tapi 6-0 ini super banyak orang kata. All out. Terus terang aku cakap all out. Werner sendiri perform. Okay, tapi masalah pada James, dari segi permainan, minute play 27. Ya, kalau kau tanya aku, mungkin Chelsea menyimpan, masih mengatur lagi player yang ada untuk terlibat dengan game-game yang lain. Contoh macam UEFA, FA Cup yang terlibat. Jadi diorang kena susun betul-betul player korang, diorang sama ada perlu ada tak dalam game yang macam lawan Southampton. Game yang aku rasa, kalau tanya aku, memang aku target Chelsea akan menang lah. Tapi tak sebesar ni. Bila besar ni macam ni, mungkin kalau kau tanya aku, ada hat-trick, ada gol, 2 gol, ada juga player-player yang tak pernah gol, macam yang korang tahu untuk game week ni ada Alonso pula gol, dah lama tak gol pun gol juga. Werner lagi lama tak gol, tiba ada 2 gol kat situ. Mason Mount pun 2 gol. Benda ni tak boleh nak expect, benda ni kita tak boleh ramal. Kalau contoh aku ramal cantik 100% kena, wow, aku rasa tak perlu aku nak bercerita pasal prediction ni. Aku rasa aku boleh tekan je, type je dekat Facebook tu, aku bagi tahu korang player apa yang menjadi minta ini. Ini semua sekadar prediction kita, dan benda ni pun terlibat dengan record, dan record lama, terlibat juga dengan performance player tu. Tapi aku melihat James ni sebagai perform yang agak bagus, tapi tak 27 point 27 minute play agak kurang daripada biasa. Selalunya kalau 60 tu kita dah dapat 2 point. Ini 27 minit play, aku rasa 1 point dah rugi dah. Okay, tapi siapa yang ada Alonso tu memang jadilah. Okay, itu yang aku cakap, susah nak atur bila tim-tim yang terlibat dengan game-game lain. Itu untuk James. Okay, 1 point je. Okay, aku rasa ramai juga yang ada James ni. Okay, untuk Bruno pula, okay, aku menampakkan benda dia ni sebagai sekadar orang kata untuk game ketiga, dan boleh katakan ini sebagai target aku lah untuk game ketiga. Tapi untuk pada performance untuk akan datang punya game pun, tak silap aku, Man U bertemu Liverpool, bertemu dengan Norwich. Untuk game Norwich, pada aku rasa tak ada masalah untuk Man U. Tapi janganlah sampai terceduk sekali lagi kan. Sebab kalau ikutkan lawan Everton pun minggu tu, aku target Man U menang. Tapi ya, dari segi pertemuan diorang pun, aku boleh kata Man U akan menang lah game tu. Tapi tak menjadi bro. Okay, kalah dengan 1-0 dengan Everton. Dan Bruno sendiri aku tak nampak kat mana dia. Okay, dalam game tu aku tengok game tu, tapi aku tak nampak kat mana Bruno ni. Okay, tapi dari segi keseluruhan aku boleh katakan untuk kipas agak cantik Mamat ni. Sentiasa ada kipas yang agak tinggi. 3-2 tu dah confirm. Tapi dari segi shoot,
on target, expect goal, aku rasa tak menjadi untuk Mamat ni. 2 point saja untuk game week 32. Itu 2 player yang aku rasa tak menjadi. Dan 4 player yang aku letak kat sini adalah Madison, De Bruyne. Okay, De Bruyne ni sentiasa aku sebut tak betul. Okay, maafkan aku. Aku cuba-cuba nak dapatkan. Aku nak sebut hari ni tak sedap pula kan. Katakan kat office aku nak sebut nama dia lagi. Okay, Salah, Kane, antara player yang rasa betul-betul menjadi. Okay, Madison sendiri aku letakkan, aku tukar daripada Rafinha, aku masukkan Madison. Dan okay, nice, cantik, ada 6 points situ. Dan ini adalah player yang aku target untuk game 33 dan game week seterusnya, iaitu game week 36 dan 37. Leicester terlibat dengan double game lagi. Okay, sekiranya tak ada perubahan, FPL tak ada perubahan, okay, inilah the player dia. Aku tak rasa yang game week 38 tu akan double game. Mungkin game week 38 tu akan semua game akan jalan serentak. Okay, Madison 6 point. Dari segi kipas, korang boleh tengok situ, kipas dia pun agak tinggi, 3 macam biasa. Untuk shoot pun pada aku agak bagus juga Mamat ni. Dia antara orang yang sentiasa akan ambil free kick untuk Leicester. Okay, 6 point dah cantik lah. Okay, kemenangan dengan 2-1 untuk Crystal Palace tu okay lah. Sebelum tu Crystal Palace tak silap aku menang dengan Crystal Palace menang dengan Arsenal. Ingat tak 3-0 tu? Aku pun tak jangka yang Arsenal akan kalah. Dan minggu sekali lagi Arsenal pun kalah lagi dengan Brighton. Game yang tim yang aku target memang akan menang dalam beberapa game ni. Sebab banyak balance yang ada pada dia, tapi tak dipergunakan betul-betul. Akhirnya kedudukan Arsenal sendiri nombor 5. Okay, aku tak pasti ini kedudukan yang naik ke, aku tak pasti. Tapi aku tanya, kalau kau tanya aku, balance yang ada pada Arsenal ni, aku rasa dah cukup membantu dia orang untuk naik ke atas. Tapi tang mana silapnya, aku rasa Arteta kena tengok balik, kena review balik benda ni. Minggu ni Arsenal akan sendiri bertemu dengan Chelsea tak silap aku. Okay, jadi kita akan tengok juga keputusan dia nanti. Itu untuk Arsenal, sedikit selingan daripada Madison ni. Okay, kemudian untuk De Bruyne bertemu dengan Salah. Okay, pertemuan yang aku rasa ramai yang menunggu, iaitu kedudukan 1 dan 2. Sejauh mana kalau contoh Liverpool menang, selesa duduk di atas. Sekejap tak tahulah sekejap tu sejauh mana. Okay, sebab kita ada 6 game lagi dan macam-macam boleh jadi. Dalam seri game ni macam Man City dengan Liverpool ni, belum tentu balance yang ada akan menjadi tiada permasalahan kat situ. Mungkin ada game yang kalah. Lagi-lagi kalau kau tengok pada game Man City pula terlibat dengan game yang pada aku futures yang agak mudah. Okay, iaitu kalau ikutkan bertemu Brighton minggu ni game week 33, bertemu Watford, bertemu dengan Leeds, Newcastle, West Ham dengan Aston Villa. Agak pada aku agak mudah. Kalau dari segi FDR sendiri, korang boleh tengok kebanyakannya hijau lah. Okay, biasa hijau. Okay, yang kelabu ni pun ada satu bertemu West Ham je. Itu pun aku boleh katakan bertemu West Ham tu kat away. Jadi mungkin kalau bertanya aku, mungkin West Ham agak bagus dekat home. Okay, untuk Liverpool pula, kalau kau tanya aku untuk game week akan datang, Man U bertemu dengan Man U, bertemu dengan Everton, Newcastle, ada double game dekat game week 36, Spurs dengan Aston Villa, Southampton dengan Wolves. Kalau ikutkan apa pada FDR ni, aku boleh katakan mungkin kalau kau tanya aku, ada 2 game yang aku rasa agak struggle sikit untuk Liverpool dan tak berapa nak mudah. Tu aku cakap Liverpool sendiri ni, Man City sendiri, aku tak expect yang akan semua game dia akan menang. Okay, tak expect semua game. Mungkin dalam game yang ada balance ni, mungkin macam-macam boleh jadi bro. Okay, tapi dari segi point yang ada untuk dua-dua player ni, aku rasa agak bagus juga. Okay, 9-5 untuk Salah. Kalau siapa ada captain untuk Salah ni, aku rasa dah 10 dah turun tangan. Okay, cantik lah tu. Untuk De Bruyne pun pada aku, kalau ada yang letak captain 9-18, okay, nice lah. Okay, cantik lah tu. Cuma harganya agak kayangan. Okay, game secara keseluruhan kalau kau tanya aku, okay, sebut pasal kipas, kedua-dua ni agak bagus. Dari segi shoot, biasa-biasa je. Tapi aku, kalau kau tanya aku, masing-masing ada okay, dari segi overall game tu, aku boleh katakan agak menarik sebenarnya. Baru minit ke 5 ke 8 minit ke macam tu dah ada gol. Okay, nice. Ada defend dia, ada counter dia, ada attack dia. Itu yang agak seronok untuk bertemu game macam ni. Okay, tapi keputusan dua sama. Kalau ikutkan, kalau tanya aku,
Man City agak bagus lagi daripada tu pada aku. Dari segi smart game, dari segi kemasnya game tu, aku boleh katakan Man City agak bagus. Yelah, kalau kau tanya aku, advantage juga pada Man City sebab bertemu dengan Liverpool ni dekat home dia sendiri. So inilah jawapan untuk game week 32. Dan satu lagi player adalah Kane. Walaupun aku tak letak Son, tapi aku rasa ini adalah player yang aku rasa agak nice di hujung-hujung ni, di hujung-hujung ya. Pada awal-awal ni aku tak nampak Kane ni sebenarnya, tapi bila contoh di hujung-hujung ni nampak yang betul-betul Conte ni menggunakan betul-betul Kane ni dalam game tu. Kalau kau tengok assist pun ada sampai 3, ada 2 shoot, dari segi kipas pun agak tinggi 4. Yes, kalau kau tanya ni adalah player yang agak bagus sebenarnya untuk diletakkan dalam tim kau. Itu untuk 6 player. Okay, untuk game week 32. Sekarang ni kita cerita pasal game week 33, iaitu kalau ikutkan sebelum ni aku ada bagi tahu korang 32 sebelum ni game week 33 untuk prediction aku dah letakkan juga table ni. Okay, ini untuk double game untuk game week 33. Okay, Arsenal terlibat, Brighton terlibat, Burnley terlibat, Leicester, Man U, Newcastle, Southampton, antara tim-tim yang terlibat dengan double game. Okay, untuk yang tak terlibat ni 3 tim, Aston Villa, Leeds, Wolves. Okay, aku ada 2 player Wolves, dan bila keluarnya Rafinha tu aku tak ada Leeds punya player. Okay, jadi ada 2 player Wolves, iaitu Saiz dengan Huang. Mungkin percaturan aku berbeza sedikit dengan korang. Okay, tapi mungkin kalau tanya aku, mungkin ada pendapat lain, silakan komen. Okay, mungkin kita boleh berkongsi-kongsi pendapat. Kalau tak ada dekat YouTube ni, boleh kau open post dekat Facebook. Okay, kita akan bincang sama-sama. Untuk Arsenal pula terlibat juga dengan double game week 36. Okay, Burnley pun terlibat game week 37. Ini bila masalah pada COVID, bila ada ni terjadi COVID ni, aku rasa banyak sebenarnya jadual yang tak orang kata tak dapat dijalankan. Okay, game banyak postpone. Jadi inilah yang kita nampak daripada FPL sendiri pun dah update. Untuk game week 36 dan 37, kalau korang boleh nampak kat bawah tu adalah game yang terlibat, tim-tim yang terlibat. Untuk kalau ikutkan 2, 4, 6, 8, 10 tim terlibat game week 36 untuk double game. Okay, jadi korang kena atur betul-betul. Mungkin kalau kau tanya aku untuk game week 33 ni, aku boleh cakap start game week 29, 30 tu dah korang dah ready dah player mana untuk korang letak. Untuk game week 36 dan 37, aku rasa masa ni aku rasa dah boleh juga atur. Leicester punya team tu pada aku agak sesuai juga diletakkan sekurang-kurangnya satu. Kalau boleh jangan 3. Okay, kalau boleh jangan 3. 2 pun dah kira nice jugalah. Tapi kita tak boleh nak mengharapkan semua game tu akan menang. Lagi-lagi pertemuan Leicester pun kalau ikutkan ada lagi tim-tim besar juga yang terlibat. Antaranya Leicester dia akan terlibat dengan Spurs punya game week 35, dengan Chelsea game week 37. Jadi hati-hati bab ni. Okay, dengan Newcastle pun dari segi perform yang agak sekarang, aku rasa better lagi daripada awal dan tengah musim tu. Okay, kita tengok jawapannya kita akan tunggu. Okay, lagi-lagi balance yang ada. Okay, itu untuk sedikit jadual untuk korang. Dan 6 player yang aku nak sebut di sini adalah 6 player yang terlibat game week 33. Dan mungkin aku ganjak sikit, iaitu kalau ikutkan watchlist aku untuk game week akan datang, iaitu game 36 dan 37. Fokus aku hanya 36 dan 37 sebenarnya. Tapi untuk game week 33 ni sebagai main kata jalan utama aku untuk aku susun untuk player aku game week 36 dan 37. Game week 34, 35 tak ada lagi double game, tak ada apa-apa pertukaran jadual. Biasa je, standard 10 game dah tentu ada. Cuma ada nanti pertukaran-pertukaran daripada FPL, nanti kita akan tunggu juga. Okay, ini antara 6 player antaranya lah. Okay, 2 player ni aku dah sebut sekali lagi, iaitu Foden dengan Salah. Okay, Man City dengan 2 tim ni, Man City dengan Liverpool. Okay, cuma perubahan aku kali ni, aku tak meletakkan De Bruyne, aku letakkan Foden. Dari segi rekod, aku boleh katakan Foden agak bagus bertemu dengan Brighton. Dan dari segi rekod untuk Salah bertemu dengan Man U pun pada aku agak bagus juga. Okay, lagi-lagi kemenangan sebelum ni ada kemenangan dengan Man U agak besar, 4-1 tak salah aku game tu. Tak apa, kita akan
aku akan bagi tahu. Okay, game-game yang under record lah, orang kata under record, bukan bukan orang kata semena-menanya aku letak kan. Okay, kalau ikut 5-0, okay, bertemu dengan Man U. Liverpool bertemu dengan Man U sebelum tu dekat Anfield, menang dekat Old Trafford, okay, menang 5-0. Dan kali ni bertemu dengan Liverpool dekat home sendiri, advantage pada aku untuk Liverpool. Jadi kena ambil kira bab tu. Okay, dari segi kalau kau tanya aku nombor 1, nombor 2 dari segi kedudukan table lah, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8 pun boleh terlibat lagi, iaitu Wolves. Nombor 9 ni agak jauh, Leicester. Aku rasa Wolves, Man U dengan West Ham pada aku masih lagi berkira-kira lagi nak berada dalam kedudukan 5-4 dalam table. Untuk Wolves kalau ikutkan tak berapa jauh sangat, 6 point beza dengan Arsenal pun ada 5 point. Boleh jadi macam-macam, okey, boleh jadi macam-macam. Pertemuan Wolves pun akan datang pun kita akan tengok juga. Salah Foden aku dah cerita. Untuk Salah juga kalau ikutkan Liverpool sendiri perlu menang lagi-lagi untuk berada dalam merebut orang kata kedudukan nombor 1 dalam table EPL sendiri. Foden sendiri pun terlibat juga dengan perebutan tempat pertama tu. Jadi macam-macam boleh jadi. Tapi dua player ni aku nampak bro. Okay, aku nampak sekarang ni dua player ni adalah main utama untuk game akan datang, iaitu Man City bertemu dengan Brighton, Liverpool sendiri bertemu dengan Man U. Yes, boleh dijadikan bahan. Okay, boleh dijadikan main juga karakter korang untuk masukkan dalam tim korang masing-masing. Okay, cuma harga untuk Salah agak tinggi lah, 13.2. Siapa yang tak ada boleh berkira lah. Tapi kebanyakan kalau kau tanya aku, untuk manager FPL tahun ni banyak ada Salah, jadi tak perlu risau. Okay, untuk Foden saja mungkin tak terlibat dengan double game, tapi dari segi record memang cantik untuk Foden. Itu dua player. Okay, sekarang ni kita masuk play seterusnya, iaitu Kane. Sebelum ni aku letakkan juga Kane, okay, tapi kali ni aku letak Kane sekali lagi, okay, disebabkan nampak sedikit perubahan untuk Spurs, okay. Dari segi attacking pun pada aku agak nice. Selepas kemasukan player-player lain macam Kulusevski tu, okay, kemudian selepas game week 20 tu dah nampak start sebenarnya. Okay, cuma kita tak tahu sejauh mana Kane menjadi, sejauh mana player-player lain untuk Spurs jadi. Tapi sekali lagi aku letak Kane. Okay, point yang pada aku secara total overall, point aku boleh kata Mamat ni memang pada awal-awal memang tak berapa nak cantik. Okay, tapi akhirnya macam aku cakap sebelum ni, aku kurang sikit percaya dengan forward untuk EPL musim ni. Tapi di hujung-hujung ni aku rasa dah boleh guna pakai. Okay, dah cantik dah tu. Korang susun balik player korang, iaitu Aston Villa bertemu dengan Aston Villa sebelum ni pun menang 4-0. Okay, nice. Okay, dengan ada 3 assist. Dari segi kipas pun kat situ agak tinggi untuk Mamat ni, 4 kipas. Mungkin boleh dia jadi pakaikan untuk digunakan dalam tim korang. Itu 3 player. Sekarang ni kita masuk player keempat, kelima, keenam. Aku sekalikan, okay, iaitu kalau ikutkan main kat sini adalah Madison lah. Ketiga-tiga player ni terlibat, okay, terlibat dengan double game. Okay, Burnley terlibat dengan Southampton dan West Ham untuk minggu ni, game 3. Kemudian Madison pula terlibat dengan Newcastle dengan Everton. Okay, Newcastle John Linton pun terlibat dengan double game juga, bertemu Leicester dengan Crystal Palace. Okay, aku nampak kebanyakan lah dalam ni untuk dijadikan 3 player ni lah, untuk dijadikan main utama korang untuk game akan datang. Aku nampak Leicester punya player, iaitu Madison salah satu. Okay, selain daripada tu mungkin aku boleh cakap Barnes pun pada aku boleh diguna pakai. Talisman, satu lagi player aku boleh kata Iheanacho. Mamat ni Iheanacho tu pada aku hujung-hujung game ni agak menarik sebenarnya. Okay, jadi kau susun elok-elok. Okay, benda ni sama ada nak ambil atau tak. Okay, macam aku cakap sebelum ni lah, kalau boleh jangan 3 player, sekurang-kurangnya 2 player, paling maksimum 2 player. Kalau tak pun 1 player cukup. Okay, untuk Leicester. Dan kemudian untuk Newcastle pula, kalau ikutkan dari segi performance, aku nampak Mamat ni dari segi performance lah. Okay, Joe Linton nampak tim ni dari segi performance. Kita tahu yang
Newcastle dengan terlibat dengan apa ni orang kata dengan apa ni owner baru. Jadi kalau ikutkan mesti agak, kalau kau tanya aku ramai kalau ikutkan lah, kalau kau tanya aku bila contoh ada owner baru ni, mungkin owner, kalau aku jadi owner sendiri, aku sendiri akan push tim yang aku beli ni untuk berada betul-betul duduk tempat yang agak selesa. Tak, orang kata kalau boleh jangan elak daripada tersingkir lah sebenarnya, senang cerita. Sebab kalau kau tanya aku, untuk diorang beli satu tim yang agak pada aku tak ada apa-apa, tak ada perform yang agak bagus, agak rugilah kalau contoh berada di bawah. Jadi mesti owner nak tim ni terlibat dengan game akan datang, iaitu berada lagi dalam EPL untuk musim depan. Okay. Jadi nampak perbezaan sedikit selepas tu. Okay. Newcastle sendiri pun agak strong, agak kental juga, dari segi defense pun agak bagus juga. Berbeza sedikit lah. Aku rasa dah kena push ni. Okay, dah kena push. Aku nak pastikan tim aku ni betul-betul berada dalam. Kalau tak ada, okay, kena cut. Tak pun, kalau aku tanya aku sebagai owner yang kaya, aku rasa aku confirm aku cakap, okay, aku push korang. Kalau menang game je dapat bonus. Menang game je dapat bonus. Ada pula gol, belajar pula dapat gol. Kalau ada gol daripada kau, aku bagi bonus. Okay, itu semua taktik daripada owner juga. Okay, kalau kau tanya aku lah, kalau aku sebagai owner, aku nak tim aku berada dalam keadaan yang dalam duduk dan masih lagi dalam EPL. Kalau kau tanya aku, mungkin aku buat macam tu. Okay, jadi itu yang aku nampak untuk Joelinton dan player-player lain Newcastle lah. Okay, macam Fraser, okay, macam Woods. Okay, berbeza tau. Kalau kau tanya aku nampak Newcastle kali ni agak berbeza lagi segi dari segi mentality lah, mental dia orang betul-betul strong untuk menang sekurang-kurangnya seri. Okay, dah kalau ikut kedudukan sekarang tu nombor 15. Game week 33, masuk game week 33 ni, masuk 2 lagi game ni, aku rasa dah cukup 33. Jadi dia orang nak game ni dia orang menang. Okay, dari segi FDR pun sendiri, aku boleh katakan Newcastle akan ada hari ini, aku boleh katakan ini last untuk dia punya, aku boleh katakan ini sebagai last untuk double game dia. Mungkin kalau tak ada apa hal lah. Okay, cuma pertemuan dia agak teruk juga untuk game 35, 36, 37, iaitu bertemu dengan Liverpool dekat home Liverpool, kemudian bertemu dengan dekat home. Okay, dekat home Newcastle sendiri, bertemu dengan Man City dekat away, lepas tu bertemu dengan Arsenal dekat home. Jadi 4 pertemuan home, ada 3 pertemuan away. Jadi macam-macam boleh jadi. Dari segi player, aku boleh kata Joelinton aku letakkan untuk minggu ni, game 3. Ada double game. Okay, dari segi mental aku rasa boleh Newcastle boleh pergi lagi. Okay, dari segi kedudukan table, aku boleh kata, nak kata selesa tak tu aku cakap, bukan nak kata selesa sangat. Dia dalam 34, 28, macam-macam boleh. Kalau jatuhnya, kalau game ni sekurang-kurang 7 game, aku rasa kalau 3 kalah 4 kalah, aku rasa dah cukup rugi dah untuk Newcastle. Dan pertemuan ni aku rasa antara Newcastle main minggu ni, boleh katakan dia bertemu dengan Leicester, pada aku agak struggle sikit. Okay, itu untuk Joelinton. Kemudian untuk Connect pula, aku boleh katakan beli sebenarnya adalah tim yang agak bagus sebenarnya. Okay, tapi musim ni tak berapa nak cantik. Okay, dari segi advantage, aku rasa game week 20, game week ke 29 game week 29 tu pada aku dah cukup banyak advantage sebenarnya untuk dia. Dah bergame. Minggu sebelum ni pun ada double game. Jadi peluang untuk beli ni adalah terlalu tinggi pada aku. Okay, cuma ialah tim yang boleh katakan di tengah-tengah level, dengan player-player yang ada pun, nak kata semua bagus tak juga semua. Okay, tapi dari segi teamwork yang ada, dari segi player memang confirm lah tak nak berapa bagus sangat, tapi dari segi teamwork, dia orang kena cipta teamwork tu. Pada aku, teamwork tu dia orang kena cipta. Sebab kalau ikutkan pertemuan dia orang ada lebih kurang, okay, ada double game lagi game week 37. Okay, minggu ni bertemu dengan West Ham dengan Phantom, double game. Okay, game week 37 ada dekat double game juga, Spurs dengan Aston Villa. Dari segi game-game lain, aku rasa agak mudah, tapi dari segi teamwork lah, dari segi mental, mereka orang kena strong gila lah.
Okey, dari segi home away aku boleh katakan 2 4 ada 5 je, ada 4 saja. 4 saja, 2 4 saja home yang dia terlibat. Dari segi away aku boleh nampak kat sini 2 4 juga 8 lah semua game yang ada balance pada dia. Jadi Connect pada aku adalah satu player yang aku rasa nak tengok untuk minggu ni. Okey, jadi kita tengok sejauh mana pergi. Harga, dari segi harga aku boleh katakan harga yang sedang-sedang lah. Untuk Madison saja yang agak tinggi. Untuk Connect dengan Joelinton ni harga yang boleh katakan boleh dibeli lagi, boleh guna pakai. Cuma korang kena bergira-gira. Macam aku cakap sebelum ni lah, tengok pada pertemuan game yang akan datang. Okey, aku tunjuk ni. Okey, contohnya macam ni. Agak rugi korang. Bukanlah, benda ni macam-macam boleh jadi tau. Okey, aku tak boleh nak cakap lah semua benda ni jadi. Tak. Okey, cuma percaturan korang kena betul. Okey, kalau tanya pendapat aku, mungkin aku boleh ambil 1 atau 2 player Leicester untuk diguna pakai untuk sampai game week 37. Habis game week 38 pun tak ada masalah kot aku rasa. Sebab ikutkan Leicester bertemu dengan Chelsea, bertemu dengan Spurs, macam tim aku sendiri pun aku tak ada Chelsea. Tapi aku boleh guna. Mungkin kalau kau tanya aku, mungkin aku boleh guna juga Chelsea dalam game-game 37. Okey, bertemu dengan Man U, bertemu dengan Leicester. Itu boleh, kita akan nampak perubahan tu nanti. Okey, Leicester ada lagi ada 2 lagi double game, termasuk ni dah 3 lah, 3 double game. Yes, kalau ikutkan pada table pun aku boleh katakan sekarang nombor 9. Okey, nombor 9. Ada lagi 3 game yang aku rasa ada balance kat situ. 1 2 dah ada 3 game. Kalau habis-habis pun, kalau menang 33 game tu, aku rasa dah 49 pun dia dah naik nombor 7 atau 8 dah tentu punya. Okey, kalau contoh dia menang semua game, aku rasa nombor 6 5 tak masalah untuk Leicester pada aku. Okey, jadi macam-macam boleh jadi. Okey, macam contoh macam Burnley pula terlibat juga dengan game double game juga, game week 37. Masuk ni game week 33 dah 2 juga double game dia. Cuma atas kepercayaan korang lah, sama ada korang nak ambil tak nak. Okey, untuk Connect pada aku setakat watchlist je. Watchlist aku dalam aku punya prediction aku mungkin boleh jadi minggu ni. Tapi dari segi pertemuan Burnley dengan tim-tim lain, kalau ikutkan hanya Spurs saja dia bertemu. Okey, yang agak kuat. Yang lain-lain tu West Ham, Wolves, Southampton pun tak menentu, Watford pun tak menentu, Aston Villa pun tak menentu, Newcastle pun tak menentu juga. Okey, cuma yang agak strong pada aku Spurs, yang boleh kata sedang kata di tengah-tengah strong tu. Wolf dengan West Ham. Okey, cantik lah tu. Itu aku cakap, kau kena susun betul. Untuk Arsenal pula, daripada awal-awal lagi sebenarnya, kalau kau tanya aku ada juga player Arsenal. Okey, aku nampak player Arsenal ni pada awalnya cantik-cantik. Tapi bila contoh di ujung-ujung macam game week yang game week 31 32, kau tengok dia terciduk macam mana. Bertemu dengan Crystal Palace pun kalah 3-0. Bertemu dengan Brighton baru-baru main dekat home pun kalah 2-1. Benda kita susah nak expect lah bro. Okey, memang susah nak expect. Okey, lain lah kalau contoh macam aku cakap sebelum ni lah, kalau kau contoh kau Bournemouth, memang kau senang tahu-tahulah. Contoh kau masa depan ni, kau boleh tahulah siapa yang menang. Okey, cantik lah tahulah siapa menang. Tapi benda yang kita tak tahu dari segi pemilihan aku sendiri pun, aku cakap pada korang, sekadar aku kata aku punya prediction, sekadar aku punya rekod yang kita tengok rekod-rekod lama, sekadar dari segi perform player tu dan perform team tu. Okey, jadi cuba kita target je lah. Okey, untuk double game, kalau ikutkan game week 36, mungkin boleh korang guna pakai Arsenal punya player yang ada sekarang ni. Tapi aku cakap untuk tim-tim yang terlibat yang double game yang ada ni, aku tak sure kan korang ambil 3 player lah. Macam aku ada 3 player Arsenal. Mungkin kalau tanya aku, mungkin salah satu aku nak kena buang untuk game 34. Jangan buang game 33 dulu. Relax dulu, sebab aku tahu dia akan bertemu Southampton, bertemu Chelsea. Abaikanlah sebab aku ada player, tak ada pula player Chelsea. Walaupun aku fans ni. Okey, tak ada pun. Tapi yelah, bukan nak kata fan kena ada juga, tak adalah juga. Tapi dari segi performance Chelsea pun agak bagus juga. Cuma kadang-kadang aku tak percaya dengan attack dia Chelsea sekarang ni. Okey, kadang jadi, kadang okey, kadang tak. Okey, defend pun kadang-kadang boleh juga. Baik aku pegang Man City punya defend atau midfield punya Man City agak bagus. Liverpool punya attacking okey, agak bagus. Defend juga pun okey. Yang tim-tim yang aku rasa berada dalam kedudukan yang okey, kalau aku nak ambil player yang aku tak okey, rugilah aku kan. Jadi kita kena susun betul-betul. Okey, macam Chelsea terlibat dengan double game, tapi pertemuan dia akan bertemu dengan Man U dengan
Leicester untuk game week 37. Okey, bertemu dengan game week 36 pula Wolves dengan Leeds. Okey, dua-dua tu aku achieve dua-dua target tu, aku rasa menang lah game tu. Macam-macam boleh jadi. Okey, ini benda ni kena susun. Okey, lagi-lagi contoh game chips kau tak guna, dah habis guna pakai. Buat apa kau nak fikir aku tak ada chip, aku tak boleh main, aku tak boleh main dah. Okey, jangan fikir macam tu bro. Okey, teruskan. Kita ada lagi 6 game. Teruskan. Aku sendiri pun dah lah ikutkan pada awal-awal tengok aku kan marah, aku tak marah. Cuma aku bagi tahu korang cara-cara dia. Okey, mungkin ada orang cara lain. Okey, kau tengok aku punya game-game yang ada sebelum ni. Start game week 24 sini, kau ni 24 20. Kau tengok di game week 11 sampai ke game week 19 tu pada aku cantik, hijau cantik naiknya. Bila masuk game week ke-20 aku dah start turun. Okey, masuk 22 tu adalah agak nampak sikit. Lepas tu game week 24 agak terciduk sampai game week 29. Susunan balik. Okey, susun balik. Mungkin kalau tanya aku lebih suka macam tu. Sebab aku cakap kalau confirm lah game week 33 tu aku tak ada player. Contoh aku ada size dengan Wang dalam tim aku. Aku tahu game week 33 aku sendiri Wolves sendiri tak ada terlibat dalam game tu. Macam Rafinha tak ada dalam game week 33. Buat apa aku nak pegang lagi kan? Sedangkan aku ada 2 transfer. Bolehlah guna satu transfer tu yang aku rasa tim yang agak aku boleh pakai. Contohnya macam Leicester, aku tak boleh masuk pakai. Guna pakai. Okey, jangan ditunggu-tunggu. Okey, jangan buat apa nak kau simpan 2 transfer, free transfer tu. Dah tentu kalau contoh masuk minggu depan, game week akan datang, satu tu dah kena tolak, tinggal 2 balik. Okey, rugilah. Okey, jadi gunalah elok-elok. Okey, untuk game week 32 sendiri aku dah masuk game recent. Aku dah ada 2 free lagi. Cantik lah. Okey, mungkin minggu ni aku letak lagi 1 player atau 2 player. Sebab game minggu ni akan ada double game. Tim aku sendiri pun kalau ikutkan yang terlibat dengan double game. Okey, kita tengok pick team. Okey, kalau ikut pada game aku, okey, game yang ada pada aku ada Sanchez bertemu dengan Spurs dengan bertemu Man City, dua-dua away. Mati aku kalau dua-dua letak dua game tu memang kena makan. Habis 2 point 4 point je. Rugilah. Aku ada Foster. Okey, main dekat home. Okey, main dekat home bertemu dengan Brentford. Yakinlah, aku yakin. Aku rasa aku predict kalau tanya aku mungkin aku letak Foster sebab main dekat home tak boleh menang kot. Okey, bertemu dengan Brentford pula. Brentford ada kadang okey, kadang tak okey. Okey, Brentford ni kadang bertemu, kita tahu Watford sendiri dalam kedudukan nombor 19. Tapi macam-macam boleh jadi advantage pada aku untuk tuan rumah lah. Okey, lagi player yang aku double game. Okey, White aku ada double game. Lepas tu Odegaard, Saka, aku ada 3 player Arsenal. Kat sini kalau kau tanya aku buat apa aku nak tukar untuk minggu ni, baik aku simpan, aku pakai je, guna pakai je untuk 3 player ni. Aku letak je lah. Jadi aku letak 3 player ni. Kalah menang belakang cerita, kita tak tahu. Kalah menang pada aku boleh jadi macam-macam. Boleh bertemu dengan Chelsea dia menang. Okey, boleh bertemu dengan Southampton dia kalah. Okey, macam-macam boleh jadi. Okey, sebab dia orang masih lagi nak berebut dalam kedudukan yang ada sekarang. Okey, selain daripada tu, aku ada Maddison. Okey, Maddison aku minggu lepas aku dah masuk. Aku dah letak kat situ. Jadi Maddison aku ada 2 game. Newcastle bertemu Newcastle dengan Everton. Okey, sekarang ni aku ada 2 player yang tak terlibat. Huang dengan Saiz. Satu lagi Watkins pun tak terlibat. Okey, Watkins kebetulan tak main. Okey, tak apalah. Aku disebabkan aku ada 2 player, 2 free transfer, mungkin aku guna dulu atau aku hit satu lagi iaitu 3 player. Mungkin kalau kau tanya aku keluarkan Watkins ke aku masukkan yang Nacho. Okey, dua lagi player. Okey, contohlah aku keluarkan Watkins, aku masukkan yang Nacho. Dah 2 player Leicester situ. Tapi aku kena fikir, okey, 2 Leicester, 36, 37 pada aku boleh guna pakai lah untuk player Leicester. Untuk size, mungkin kalau kau tanya aku cari tim yang terlibat untuk double game akan datang. Iaitu kalau contoh yang ada sekarang ni, kita boleh tengok. Sekejap Contohlah game week 36 akan datang. Okey, kita tengok. Kat sini Chelsea ada. Okey, 36. Arsenal pun terlibat dengan 36. Okey, boleh aku simpan lagi untuk White Saka, Odegaard dengan White, Odegaard, Saka, White. Susah pula aku nak sebut ni. Boleh aku simpan lagi di week 36. Okey, tak apa, biarkan je lah. Okey, untuk game week 36 akan datang yang terlibat lagi.
Aston Villa. Buat apa aku nak buang Watkins ni, baik aku simpan Watkins untuk game week 36. Relax dulu. Okay. Untuk Chelsea, aku tak ada play Chelsea, tapi Chelsea akan bertemu dengan Arsenal. Agak rugilah sekiranya kalau contoh aku pakai Chelsea punya player. Kalau betul macam tu, baik aku relax je. Okay. Aku tak payah guna play Chelsea, diam-diam. Everton aku sendiri tak ada, tapi ada double game untuk Leeds, Leicester aku ada, Liverpool, yes. Buat apa aku nak cari tim-tim yang agak berada kat bawah sangat, bukan nak kata bawah lah, yang tentu-tentu susah nak menang. Macam Liverpool kena menang, wajib nak menang sebab dia orang tengah kejar title juga dalam EPL. Boleh guna pakai. Spurs pada aku tim yang terlibat dengan perebutan juga, nombor 4, nombor 5, nombor 3 pun boleh jadi. Okay, boleh guna pakai. Aku ada 2 player Spurs, ada 2 player Liverpool. Dah cantik dah sangat tu. Okay, mungkin susunan korang kena betul lah. Okay, susunan korang kena betul. Ini untuk aku bagi tips ni untuk player-player kawan-kawan kita yang tak terlibat, yang dah habis chips ya. Yang ada chips tu, aku rasa tak ada banyak kot pada aku yang ada chips ni. Mungkin kalau kau tanya aku, mungkin ada free hits, ada triple captain lagi. Triple captain tu aku rasa boleh guna pakai untuk game 36. Okey, cantik dah tu. Ada Liverpool punya player boleh guna pakai, untuk Spurs punya player pada aku boleh pakai. Jadi guys, seperti macam biasa aku dah cakap pada korang, 6 player ni insya-Allah kalau tak ada apa hal, jarang sebenarnya untuk 6 player ni aku cantik menjadi, kadang-kadang langsung tak jadi. Okey, jadi guys, itu saja untuk minggu ni. Sedikit sedikit kata story molly sikit untuk korang, untuk tengok mana player yang jadi kan, tak jadi. Okey, sekarang ni kita tunggu je keputusan. Okey, pemilihan macam aku cakap sebelum ni, pemilihan player korang adalah pilihan yang terbaik, tinggal nak jadi tak. Okey guys, itu saja untuk minggu ni. Selain daripada video-video aku ni yang kau boleh tengok ni sebagai kau punya kata rujukan, mungkin korang boleh tengok pada kawan kita juga, iaitu macam rakan FPL, salah satu yang biasa support tim Al-Six. Okey, terima kasih banyak-banyak Fendi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kau boleh tengok pada Fendi punya rujukan juga. Fendi agak bagus. Okey, benda ni aku suka cara dia, aku seronok cara dia. Kita orang pun banyak juga kalau ikutkan discuss baru ini pun ada, baru ni discuss juga, tapi tak adalah yang heavy sangat kan, biasa-biasa je. Sebab aku suka cara Fendi ni, agak relax. Okey, korang boleh tengok. Aku punya agak padat sikit. Okey, agak padat sikit. Macam Fendi dia agak simple, cantik. Dia punya susunan player, pemilihan player dia pun agak bagus. Okey, selain tu yang boleh korang tengok rujukan lain, FPL Mat, FPL Tips, antara biasanya aku tengok, korang boleh guna pakai juga. Okey, mungkin korang boleh tengok juga pada Facebook lain. Okey, macam-macam boleh tengok kat situ. Kawan-kawan kita pun banyak support juga kat dalam Al-Six. Okey, by the way, thank you. Okey, terima kasih banyak-banyak pada yang korang dah subscribe. Okey, dah subscribe, dah komen, dah chat aku apa-apa yang patut. Okey, sedikit orang kata pembetulan daripada aku, insya-Allah kau akan betulkan nanti. Okey, untuk musim akan datang. Ini baru first musim. Okey, jadi musim yang akan datang, okey, aku akan betulkan apa yang patut sebagai keseronokan antara kita. Benda ni menyatukan kita sebenarnya, lagi-lagi bola ni. Okey, bola ni banyak menyatukan kita. Lagi-lagi aku dapat kawan ramai kat sini lah bro. Okey, memang kat sini. Jadi aku macam kawan aku dapat. Jadi kalau aku nak ke mana pun aku rasa tak ada masalah kali ni. Okey, kalau aku nak pergi Kelantan pun aku ada kawan Kelantan, aku nak pergi Johor pun aku ada kawan Johor. Okey, kita tambah kawan untuk seronok-seronok. Okey guys, terima kasih sekali lagi. Okey, kita jumpa dalam next video, next live. Assalamualaikum bro. Bye. Selamat puasa. Bye.